Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesetiaan anda menonton kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Bicara naratif pada malam ini, sudah semestinya kita memberikan curahan dan juga suluhan yang lebih jelas dan juga mendalam tentang isu-isu yang perlu untuk digagaskan dan juga perlu untuk dikabarkan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Apa yang sedang dilalui seluruh negara ketika ini, ada beberapa negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Cumanya, persoalan tentang bagaimana ia dilaksanakan dan kepatuhan masyarakat terhadap isu ini dapat sama-sama kita tekuni dan juga kita teladani. PKPP, PKP dan juga PKPP ini merupakan salah satu daripada perintah yang diwartakan di bawah Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit. Jadi untuk bercakap lebih lanjut, saya Mak Bersati bersama dengan Datuk Haji Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara MKN. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih julung-julung kalinya Datuk bersama dengan kami untuk siaran pada malam ini dalam ruang bicara. Sebelum kita memberikan mukadimah awalan, petang tadi telah pun diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, ada dua lagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu di Kelantan dan juga di Sibu, Sarawak. Hasil dapatan ini mungkin secara awalannya Datuk boleh kongsikan apakah rasional kerajaan dalam memerintahkan dua kawasan tersebut supaya dijadikan kawasan PKP, Datuk? Kementerian Kesihatan khususnya menjalankan penilaian secara berterusan bagi setiap kawasan tempatan jangkitan untuk meneliti tren penularan wabak COVID-19 ini di seluruh negara. Jadi kita sudah tahu dan maklum bahawa kadar penularan kes ini adalah berubah-ubah dari semasa ke semasa dan ia bergantung kepada banyak faktor. Sudah tentu perkara utama ialah bagaimana sikap masyarakat, sikap orang ramai, rakyat negara kita boleh mengawal pergerakan, boleh menjadikan diri kita bebas dan tidak menjadi pembawa. Jadi dalam penilaian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan ini, kita dapati kes-kes ini akan berubah sama ada meningkat atau tidak. Jadi apabila berlaku penularan kes secara mendadak di suatu tempat, Kementerian Kesihatan akan lihat apakah faktor-faktor penyumbangnya. Sama ada ia disebabkan faktor berkumpulan ataupun lebih bertumpu faktor itu, ataupun ia disebabkan punca yang berselerak. Maksudnya orang ramai yang berada di merata tempat yang menjadi penyumbangnya. Jadi berasaskan penilaian ini, Kementerian Kesihatan akan melihat sama ada wujud keperluan untuk mengadakan PKP atau PKPB atau PKPP. Jadi dalam konteks Sibu di Sarawak pada hari ini dan negeri Kelantan, kadar penularan meningkat secara mendadak. Umpamanya dalam tempoh 2 minggu di negeri Kelantan, kesnya mencecah lebih daripada 840 kes. Satu pertambahan yang sangat signifikan, begitu juga di Sibu. Dan atas asas ini, sidang khas MKN telah meneliti dan membuat keputusan untuk mengisytiharkan negeri Kelantan diletakkan di bawah PKP bermula daripada 16 hari bulan hingga ke 26 hari bulan Januari 2021 ini. Sama dengan 6 negeri sebelum ini, ya? Ya, sama dengan 6 negeri. Berlanjut daripada peranan yang dimainkan oleh MKN, sudah pasti MKN itu sudah diwujudkan sekian lama, bukan saja dalam mendepani pandemik COVID-19. Cumanya kali ini unik kerana melibatkan penglibatan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM. Persoalan penting dan juga pokok dalam memerangi pandemik COVID-19 adalah penghadaan pergerakan, dan ini pun dinasihatkan oleh KKM merujuk kepada kadar kebolehjangkitan. Jadi selama mana ataupun semampu mana negara kita dalam mendepani dan juga menghadkan pergerakan rakyat Malaysia secara keseluruhannya dalam kita memastikan kita boleh menang dalam wabak COVID-19 ini, Datuk? Ia bergantung kepada sikap dan tingkah laku anggota masyarakat kita, iaitu kita sendiri.
dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Baik. Sudah tentu jika kerajaan saja mempunyai cita-cita untuk membendung dan menurunkan penularan ini, ia tidak mampu untuk menyelesaikan perkara ini. Ia memerlukan komitmen, kesungguhan serta semangat yang jitu dalam kalangan seluruh anggota masyarakat di negara kita. Jadi kita tidak harus melihat ini sebagai satu usaha kerajaan semata-mata. Sebaliknya, semua sumber yang ada di negara kita harus kita gerakkan, terutamanya penduduk-penduduk atau rakyat sendiri harus sedar, mempunyai kesedaran yang tinggi, kemahuan yang tinggi bahawa kita tidak boleh selama-lamanya berada dalam keadaan begini. Kerana kesannya terhadap kesejahteraan kehidupan, ya, bagaimana kesan terhadap ekonomi negara akan memberi kesan yang sangat buruk kepada masa depan negara kita dari segi sosialnya, dari segi ekonominya jika kita tidak tangani secara bersungguh-sungguh. Jadi sejauh mana kesungguhan itu kita dapat lihat dari tingkah laku rakyat negara kita sendiri. Ya. Dan lebih uniknya apabila libat urus yang melibatkan bukan saja Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia PDRM, malah anggota beruniform yang lain dalam memastikan mungkin persempadanan negeri, persempadanan antarabangsa, persempadanan negara juga dapat dikawal dengan rapi. Jadi mungkin secara asas ni Datuk boleh ceritakan tentang libat urus dan juga mesyuarat harian yang berlaku dalam menentu sahkan apakah perintah-perintah terkini yang boleh diambil oleh pihak MKN. Libat urus ini adalah satu proses yang sangat penting dan ia telah kita mulakan sejak kita mengisytiharkan PKP pada 18 Mac 2020. Proses ini berlaku melalui beberapa jawatan kuasa yang diwujudkan oleh kerajaan dan kita merangkumi pelbagai peringkat. Pertamanya jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan oleh Majlis Keselamatan Negara, iaitu oleh saya sendiri, yang mana ia terdiri daripada kumpulan pegawai-pegawai kanan daripada setiap agensi, jabatan atau kementerian. Kita berbincang daripada sudut tanggungjawab kementerian itu sendiri. Umpamanya saya ambil contoh Kementerian Pelajaran. Kita melihat bagaimana kanak-kanak atau anak-anak kita di sekolah boleh menjadi ejen kepada penularan ini dan bagaimana kaedahnya untuk kita bendung penularan di sekolah. Begitu juga dengan Kementerian Pelancongan. Bagaimana industri pelancongan ini boleh menyumbang kepada penularan ini dan apa langkah yang diambil. Jadi selepas kita membuat sesi libat urus peringkat pegawai, kita hasilkan satu rumusan, kita bentang kepada jawatan kuasa khas menteri yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Keselamatan. Jadi apabila menteri-menteri berbincang dan menganalisa syur daripada jawatan kuasa teknikal, menteri akan buat keputusan untuk diangkat kepada sidang MKN, sidang khas yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sidang khas ini akan meneliti dan membuat keputusan mengenai strategi yang hendak dijalankan. Jadi proses libat urus ini meliputi pelbagai peringkat. Kita mengenal pasti semua isu, kita mencari jalan untuk mengatasinya bagi semua isu berkenaan dan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Keselamatan kepada rakyat setiap hari. Ketika ini pelaksanaan itu mungkin berbeza dengan apa yang kita alami sewaktu Mac 2020 apabila seluruh negara diperintahkan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan. Kali ini perbezaannya adalah apabila hanya beberapa negeri yang diperintahkan PKP, ada juga negeri diperintahkan PKPB dan juga PKPP. Jadi mengapa berlakunya perbezaan antara kawasan-kawasan pemerintahan dan juga perintah-perintah kawalan pergerakan ini sedangkan hasratnya adalah untuk mengurangkan kes jangkitan? Tidakkah ada keperluan untuk seluruh negara digerakkan di bawah perintah kawalan pergerakan PKP, Datuk? Sebenarnya
agenda kerajaan, walaupun kita nak mengawal penularan ini, kita nak menjaga kesejahteraan kehidupan. Tetapi kita tidak harus lupa bahawa negara juga ada tanggungjawab dalam aspek ekonomi. Iaitu bagaimana kita perlu mengimbangkan antara life dan livelihood. Iaitu kehidupan dan kesejahteraan. Jadi kita lihat pada masa kemahuan kita nak membendung penularan ini, kita tidak boleh melepaskan faktor ekonomi dan di mana kita juga hendak ekonomi negara kita berkembang. Jadi atas asas inilah kita mendapati bahawa kita perlu imbangkan tindakan ini dan ia mencetuskan kepada perbezaan kawasan berkenaan. Selagi boleh, kita hendak ekonomi itu berkembang. Tetapi apabila penularan itu mencapai tahap yang membimbangkan, kita terpaksa fokus kepada kesihatan awam. Jadi apabila kita terpaksa fokus, itulah menyebabkan perbezaan dari segi pelaksanaannya. Ada yang PKP, ada yang PKPP dan ada yang PKPB. Ya, itu berlaku. Ya. Apabila Datuk menyebut juga tentang kesejahteraan dan juga kehidupan, sudah pasti ekonomi itu memainkan impak dan juga dampak yang amat besar. Jadi tidakkah pertimbangan tentang bagaimana institusi-institusi awam perniagaan yang terpaksa dihadkan waktu perniagaan, malah ada beberapa sektor yang terpaksa ditutup, itu juga akan memberikan satu dampak yang besar terhadap kehidupan rakyat. Jadi bagaimana pertimbangan ini ditimbang tara dan juga diseimbangkan supaya kita tidak mahu pertambahan kes dan kita juga tidak mahu penurunan dari segi aspek ekonomi dan juga kehidupan. Kita melihat bagaimana operasi aktiviti ekonomi ini. Dalam kadar operasi yang 100% dan jika penularan berlaku, tentulah kadar kebolehjangkitan pun akan mencapai tahap peratusan yang tinggi. Ya. Jadi apabila kita nak menurunkan kadar penularan, antara ruang yang boleh kita jalankan ialah bagaimana masa operasi. Masa operasi sesuatu aktiviti ekonomi itu boleh kita pendekkan. Umpamanya kita melihat kegiatan perniagaan di restoran yang mana sebelum kita ada PKPP ini atau PKP, kita dapati ada kedai-kedai restoran makan yang sehingga pukul 3 pagi menjalankan perniagaan. Dan kalau kita hadir pada pukul 12:30 malam, masih ramai yang minum dan makan. Tetapi apabila kita nak menurunkan penularan jika berlaku dengan mendadak di kawasan itu, sudah tentu kita terpaksa kurangkan masa operasi itu. Jadi kita dapati kadar masa yang diambil oleh kerajaan umpamanya pada kedai-kedai makan sekarang iaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam menyebabkan kita boleh membendung penularan itu pada kadar yang 50%. Jadi itu antara analisis yang dibuat dan bagaimana kita menetapkan kawalan itu boleh dilakukan. Ruang-ruang lain yang kita cuba antaranya ialah bagaimana kapasiti. Umpamanya kapasiti satu dewan jika majlis sosial diadakan boleh memuatkan 300 orang. Jadi dengan penjarakan 1 meter di sekeliling kita, mungkin kadar itu akan berada pada tahap 25% sahaja daripada saiz ruang dewan berkenaan. Jadi asas-asas ini yang diambil di samping kita membenarkan ekonomi, tetapi kita juga sedang menjalankan kawalan pergerakan itu sendiri kerana ia adalah mekanisme yang boleh membantu kita dalam nak membendung penularan ini. Berkaitan juga dengan Majlis Kerakyaan, mungkin di kawasan PKPP atau PKPB itu tidak ada halangan seperti di kawasan PKP. Jadi tidakkah kerisauan di pihak MKN sekiranya di kawasan PKPB dan PKPP ini akan berlaku risiko untuk menjadi lebih dahsyat atau lebih parah sekiranya aktiviti-aktiviti seperti kerakyaan dan juga perkumpulan itu dibenarkan untuk berlaku? Perkara ini sangat merisaukan MKN dan juga kerajaan dan semua agensi, apatah lagi barisan petugas-petugas di hadapan, frontliners kita. Mereka bertungkus lumus sejak setahun yang lalu untuk mengatasi isu ini.
Kita rasa sangat bimbang dan gusar tentang keadaan ataupun aktiviti sosial di kawasan PKPB dan PKPP ini. Sebab itu kita dapati walaupun kita benarkan majlis-majlis sosial seperti kenduri kendara, penganjuran seminar, bengkel ataupun aktiviti hiburan, kita telah sediakan SOP yang mana SOP ini menyatakan dengan jelas tentang perlunya kita amalkan penjarakan fizikal, perlunya kita memakai pelitup muka, perlunya kita sentiasa mengamalkan pencucian tangan. Tetapi kita dapati sikap masyarakat kita lama kelamaan mereka lupa. Mereka semakin lalai dan yakin seolah-olah pandemik COVID-19 ini dah tak berada di sekeliling kita. Jadi atas perkara inilah menyebabkan kadang-kadang kita berada dekat antara satu sama lain. Dan kita tidak yakin atau tidak jangka bahawa kita akhirnya akan dijangkiti. Tetapi dengan trend sekarang yang berlaku ini, iaitu wabak ini tidak ada tanda-tanda. Mereka yang kita nampak sihat, tidak ada sesama, tidak ada batuk, akhirnya dijangkiti. Jadi ia lebih kepada kesedaran kita. Jika kita sentiasa berhati-hati, mengamalkan semua SOP, mematuhinya, saya yakin kita boleh bendung. Tetapi kita sangat bimbang kerana kita dapati masyarakat kita mudah lalai dalam perkara ini. Baik, Datuk Seri, penjelasan yang lebih lanjut akan kita bawakan seketika nanti, semuanya dalam Bicara Naratif kita berjeda seketika. Bersua kembali di saluran berita RTM dan juga di TV1 Bicara Naratif. Malam ini kita memberikan penjelasan yang lebih efektif tentang bagaimana SOP PKP, PKPB dan juga PKPP dilaksanakan. Datuk, tadi kita banyak bercerita tentang apakah rasional di sebalik keputusan yang diambil oleh pihak MKN. R0 ataupun kadar kebolehjangkitan yang digunakan oleh pihak KKM juga boleh mempengaruhi sebarang keputusan yang akan diambil. Jadi bagaimana penilaian terhadap R0 itu memberikan gambaran tentang adakah kita perlu memperketatkan penguatkuasaan undang-undang atau kita boleh melonggarkan sedikit penguatkuasaannya? R0 ini sebenarnya adalah satu model analisa yang mana digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan berdasarkan formula atau model ini ia menyediakan satu unjuran berdasarkan satu tempoh masa. Jadi berdasarkan R0 ini kita boleh tahu menjelang satu tarikh kadar ini akan mencapai berapa. Umpamanya pada kadar R0 1.1 yang sedang negara alami sekarang, kalau kita tidak kawal kes ini, menjelang pertengahan Mac, jumlah kes positif di negara kita akan mencecah 5,000 kes. Dan pada pertengahan Mei, kita akan dapati jumlah kesnya akan berada pada tahap 8,000 kes positif. Jadi kadar harian apabila kita tetapkan, umpamanya pada hari ini kita ada 3,211 kes. Jadi bila kita teliti R0 ini, sepatutnya pada kadar 1.1 ini kita mesti berada bawah dari 3,000 kes. Tetapi yang berlaku realiti hari ini ialah 3,211 kes. Jadi menunjukkan jangkitan ini semakin tidak terkawal. Ini memberi petunjuk kepada kita. Jadi dengan R0 ini kerajaan boleh tahu, Kementerian Kesihatan boleh tahu sama ada kita sedang mengawal atau kes ini sedang menurun atau sebaliknya. Jadi jika R0 ini menjadi lebih tinggi, kadar kebolehjangkitannya akan berganda dengan lebih tinggi. Jadi inilah yang sangat membimbangkan dan menjadi petunjuk dalam kerajaan menentukan tindakan.
sama ada kita perlu mengadakan tindakan yang lebih ketat, lebih agresif, lebih serius. Jadi atas analisa terhadap Arnold inilah yang tindakan-tindakan yang lebih ketat, SOP yang lebih ketat, pendekatan memperkenalkan PKP di 6 negeri ini diambil. Jadi ini model yang kita gunakan. Okey. Datuk, kalau tahun lalu kita imbas kembali, PKP dilaksanakan selama berbulan lamanya. Itu pun kes masih lagi di bawah 500 kes dan kes itu masih boleh dikategorikan sebagai terkawal. Berbanding ketika ini kes harian sahaja mencecah lebih 3,000 kes. Jadi adakah jangkaannya kalau dahulu berbulan, kali ini mungkin sehingga ke penghujung tahun ataupun sehingga ke pertengahan tahun PKP akan dilanjutkan? Datuk. Ia bergantung kepada jumlah kes setiap hari yang kita rekodkan. Jadi ia satu yang sangat subjektif kerana jika rakyat negara kita semua mahukan tempoh PKP ini tidak lama, kita mesti bersedia mengubah tingkah laku kita. Kita mesti mengubah dan memastikan keluarga kita dalam rumah kita juga bebas daripada pandemik ini dengan mematuhi SOP. Tetapi jika semua rakyat mengambil sikap mudah, mengambil sikap lewa, sudah tentu kadar jumlah jangkitan yang ribu-ribu ini, lebih 3,000 ini akan mencecah 5,000, 8,000 dan ia akan memberi satu tempoh yang lebih panjang kepada kita untuk menurunkan. Sudah tentu kesannya kepada keselesaan kehidupan kita sendiri, di mana kita terpaksa tidak dapat hadir bekerja, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah, ya, masalah-masalah tak dapat nak mengadakan majlis kenduri dan sebagainya, akan menyebabkan kita semakin rasa tertekan dengan keadaan ini. Jadi atas asas ini, rakyat sebenarnya, kita semua sebenarnya mesti faham tujuan di sebalik yang usaha-usaha kerajaan ini dan kita tidak mahu satu tempoh yang sangat panjang. Marilah kita berusaha supaya kita dapat pendekkan tempoh masa ini dengan menjamin 3 minggu dari sekarang atau 2 minggu sekarang kita boleh turunkan daripada 3,000 kes ini kepada satu angka yang sangat signifikan yang akhirnya dia menurun lagi dan kita boleh membebaskan negara kita dari pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah kita pernah mencapai kosong angka untuk penularan itu dan kita harapkan boleh mencapai kepada keadaan seperti sebelumnya. Usai tentang rasional yang menghadirkan keputusan bagi Perintah Kawalan Pergerakan, kita beralih pula kepada SOP-SOP yang dilaksanakan di bawah PKP, PKPB dan juga PKPP. Kalau dahulunya bidang kuasa yang diberikan kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk mengkompaun mereka yang dirasakan ingkar dalam mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan itu, SOP-nya, struktur prosedurnya adalah perlu membawa ke Balai Polis untuk diberikan dan juga diserahkan kompaun. Kali ini diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan boleh dikompaun serta-merta di kawasan Sekatan Jalan Raya atau di mana-mana kawasan yang dilanggar peraturan tersebut. Jadi bagaimana menganalisis kepada keputusan dari segi pemberian kompaun kepada mereka yang ingkar ini, Datuk? Pemberian kompaun pada mereka yang ingkar ini dilakukan oleh agensi penguatkuasa khususnya Polis Diraja Malaysia apabila mendapati satu keingkaran telah dilakukan oleh seseorang individu atau pihak-pihak tertentu terhadap SOP ini. Jadi sudah tentu jika kita menjalankan kompaun ini di Balai Polis, dari segi keberkesanannya kita nampak sikap mudah masih diamalkan oleh orang ramai kerana ia boleh hadir pada hari yang lain untuk membayar kompaun kenaan. Tetapi kalau kita kompaun serta-merta dan tindakan ini sudah tentu akan menjadi lebih kukuh dari segi kesungguhan itu. Jadi kita yakin dengan kompaun serta-merta ini orang tu sudah pasti dia tidak dapat mengelakkan. Kita takut atau bimbang bila dia hadir di Balai Polis, justifikasi yang diberi dan sebagainya, ia boleh menafikan perbuatan itu. Tetapi kalau serta-merta di tempat itu, peluang penafian itu kita semakin tutup kepada mereka yang bersalah berkenaan. Jadi asas ini yang digunakan.
penilaian kepada asas pemberian ataupun pelaksanaan kompaun itu, kalau dahulu tular di media sosial, ada yang mempertikaikan tentang mungkin ada beberapa kekeliruan dari segi pelaksanaan SOP dan juga tujuan memberikan kompaun. Ada yang mengatakan bahawasanya boleh berjoging ataupun melakukan aktiviti riadah tanpa memakai pelitup separuh muka. Tetapi kemudian didakwa di kompaun kerana tidak mematuhi arahan yang diberikan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan isu-isu tentang pemberian kompaun oleh pihak berkuasa dan juga mereka yang merasakan diri mereka tidak sewajarnya di kompaun kerana masih mematuhi SOP? Jika ada percanggahan pelaksanaan penguatkuasaan di lapangan dengan dasar atau SOP yang ditetapkan, perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Teknikal untuk diperhalusi di mana kesilapan yang berlaku, dan jika kita dapati keadaan itu disebabkan kesilapan pihak penguatkuasa, maka kerajaan melalui agensi berkenaan akan diminta mengambil tindakan penyesuaian semula. Jadi ini kita lakukan jika berlaku percanggahan yang sedemikian. Dalam pemberian bidang kuasa kompaun, selepas proklamasi darurat diperintahkan ataupun diperkenankan, ordinan darurat mengikut kenyataan Yang Berhormat Menteri memberikan bidang kuasa kepada anggota ATM dalam melaksanakan bidang tugas yang sama untuk menahan dan juga menangkap mereka yang ingkar pesalah-pesalah PKP ini. Jadi apakah kesesuaian pelaksanaan tersebut? Kalau dahulunya kita tahu hanya PDRM yang melaksanakan dalam tujuan menangkap, dan kesesuaiannya dengan bidang tugas untuk pihak anggota ATM pula, Datuk. Langkah memberikan kuasa kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk menguatkuasakan undang-undang dengan memberi kuasa ini sebenarnya langkah tambahan yang untuk memantapkan tindakan penguatkuasaan di lapangan. Jadi dari segi pelaksanaannya, kita dah tahu bahawa segala operasi sekatan jalan raya, pemantauan dibuat secara bersama antara polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, Jabatan Immigration ada bersama. Jadi dari segi pelaksanaannya kita tidak nampak akan ada isu berbangkit, sebab kita ada check and balance di sana antara pihak PDRM dengan ATM itu sendiri. Sebab operasi-operasi ini tidak dijalankan secara satu agensi sahaja, secara single agensi. Ia dijalankan, diadakan secara bersama, menyebabkan semak imbang itu boleh diadakan antara agensi-agensi untuk menentukan tindakan ini dibuat secara tepat dan tidak menyalahi apa-apa peraturan yang lain. Ya. Datuk, dalam mengurangkan kesesakan permohonan untuk permit rentas sempadan, khususnya melibatkan pergerakan mereka dalam bidang essential services, makanya surat kebenaran dari majikan dan juga pihak MITI itu dirasakan perlu dan juga sudah mencukupi. Jadi ada juga isu berbangkit tentang bagaimana konotasi kepada essential services itu dikeluarkan oleh pihak MKN. Ada yang mengatakan, kami juga di essential services, mengapa tidak dibenarkan untuk melakukan pergerakan dan juga rentas sempadan? Malah ada juga yang mempertikaikan mengapa hanya segelintir sektor sahaja yang diletakkan dalam essential services, Datuk. Perkhidmatan perlu atau essential services ini sebenarnya kita lihat daripada sesuatu keperluan, umpamanya kesihatan dan perubatan, makanan, keperluan asas. Ini adalah antara perkara-perkara asas yang diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita melihat bagaimana, contoh saya ambil katakan pengeluaran roti sebagai satu sumber makanan, dan tentulah dalam penghasilan roti itu ia perlukan plastik untuk pembungkusannya, kotak untuk kita simpan ia, ataupun sebelum itu ia ada tepung yang untuk menghasilnya. Jadi rantaian kepada proses pengeluaran itu bermula di peringkat pertama sehingga ia terhasil adalah dalam rantaian essential services, perkhidmatan itu. Oleh itu kita lihat essential services ini akan menjadi melebar seolah-olah banyak dan besar. Tetapi sebenarnya ia berpunca dari satu perkara utama dan asas yang mana rakyat perlukan dalam kehidupan. Jadi atas asas ini perkara-perkara yang berkait dengan bagaimana jika di rumah kita, saya ambil contoh, berlaku satu lampu di rumah kita tidak dapat digunakan.
tentulah kedai yang menjual peralatan ini seperti kedai spare part, paip air yang bocor di rumah kita musim PKP ini. Jadi tentulah kita terpaksa mengambil tindakan membaikinya. Oleh itu kedai-kedai hardware yang seumpama ini kita buka. Jadi atas asas ini kerajaan melihat antaranya sektor tenaga, elektrik, sektor air, sektor pengangkutan. Pengangkutan umpamanya kita masih perlukan LRT, MRT ataupun bas untuk pergi bekerja di tempat-tempat tertentu. Jadi ini dikategorikan sebagai satu perkara yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi kita tidak dapat untuk menidakkan ia dan kita senaraikan ia dalam essential services ini. Apa yang perlu diutamakan dan apa yang penting adalah untuk kita mengekang pergerakan yang bebas dalam kalangan masyarakat. Datuk, kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Bersua dalam Bicara Naratif di saluran berita RTM dan TV1, saya masih lagi bersama Datuk Haji Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Perengusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara. Datuk, Perintah Kawalan Pergerakan ini merupakan suatu perintah yang diwartakan di bawah warta dan juga perintah kerajaan. Jadi ini perkara yang penting untuk kita fahami. Sebarang bentuk pengumuman itu adalah harus dan perlu untuk dilaksanakan kalau telah pun disampaikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Cuma ada masyarakat sebilangannya yang memberikan sedikit rungutan. Perintahnya itu, pengumumannya dilaksanakan pada hari Isnin. Kemudian diwajibkan untuk dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi kesenggangan masa dan juga kesenjangan masa untuk mereka bersedia dalam menghadapi PKP itu dirasakan amat singkat. Tidak bolehkah agar dipanjangkan waktu selepas pengumuman kepada pelaksanaan hari pertama PKP akan dilaksanakan, Datuk? Tempoh masa antara pengumuman mengenai suatu perintah atau SOP baru yang hendak dilaksanakan dengan masa sebenar ia hendak dilaksanakan, sebenarnya kita pertimbangkan, kita teliti secara berhati-hati. Kita tahu bahawa tujuan kita, asas utama, fokus ialah nak membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Jadi sudah tentu pergerakan itu akan dikawal. Kawalan pergerakan akan berlaku. Tetapi dengan membuat pengumuman yang lebih awal, kita sebenarnya memberi ruang yang lebih untuk bebas bergerak. Jadi bagi seseorang yang dirasakan kalau suatu PKP nak dijalankan atau PKPD di satu lokaliti yang lebih khusus, bila mana kita umum lebih panjang, ia akan meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat lain ataupun berada sementara di tempat lain. Sedangkan kita tidak tahu status kesihatannya. Mungkin pandemik ini telah berada pada individu berkenaan dan akhirnya individu ini menjadi pembawa atau carrier dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Jadi kawasan yang dahulunya satu daerah atau satu lokaliti akan berkembang, bertambah menjadi lokaliti yang positifnya akan meningkat dari satu masa ke satu masa. Jadi inilah yang sebenarnya kerajaan tidak boleh memberikan satu tempoh masa yang sangat lama untuk membuat pengumuman kerana ia membawa kepada kita membuka ruang kepada orang ramai di satu kawasan untuk meninggalkan tempat itu, dan jika mereka meninggalkan lokaliti itu, kebarangkalian kawasan lain untuk terkena jangkitan ini menjadi tinggi. Jadi akhirnya lebih banyak kawasan yang akan terlibat, dan lebih banyak kawasan terlibat. Oleh itu kita saksikan seperti mana di Selangor, di Pulau Pinang, ya, di wilayah Tuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, di Sabah, yang dahulunya bermula dari 1-2 kawasan. Tetapi bila pengumuman ini memberi ruang masa, mereka berada di tempat lain dan akhirnya semua kawasan akan terkena jangkitan. Jadi keselesaan kerajaan amat memahami. Kita yakin tempoh masa 2 hari yang diberikan membolehkan
jika kita perlu untuk bergerak dari tempat itu di sebalik kawalan yang akan dilakukan, kita ada ruang masa yang cukup untuk berbuat demikian. Di sebalik kita bercerita tentang PKP, PKPB dan juga PKPP, kita terlupa satu lagi perintah yang pernah dilaksanakan di satu kawasan yang kecil dan tertumpu, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Yang itu lebih dahsyat lagi, Datuk, kerana pagar dan juga kawat berduri dipasang dan juga dikawal oleh pihak ATM. Jadi adakah kemungkinan kalau sekiranya satu-satu kawasan itu kesnya itu meningkat dengan mendadak, PKPD boleh dilaksanakan, dan kalau benar ia dilaksanakan, apakah radius normal ataupun radius yang minimum boleh dilaksanakan satu-satu kawasan PKPD itu? Kemungkinan PKPD atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketat ini dilaksanakan memang ada apabila suatu lokaliti khusus, mungkin di satu penempatan asrama, berlaku jumlah kes yang sangat tinggi. Jadi ini menyebabkan Kementerian Kesihatan akan mencadangkan pelaksanaan PKPD ini. Dari segi radiusnya, kita tidak ada satu ketetapan khusus. Ia bergantung kepada sempadan. Jumlah kes yang bertumpu itu menjadi terlalu banyak. Umpamanya di asrama kilang Top Glove, saya ambil contoh di sini, apabila jumlah penghuni asrama kilang yang terlalu ramai dalam beberapa blok, jadi semua blok asrama ini akan diisytiharkan untuk dilaksanakan PKPD berkenaan. Mungkin dia berada dalam satu atau dua lorong atau jalan yang tertentu di situ. Jadi ini mekanisme yang kita jalankan untuk PKPD ini, sebab kawalan yang lebih ketat melalui pemasangan dawai berduri oleh Angkatan Tentera dijalankan, dan penduduk langsung tidak dibenarkan keluar atau masuk ke kawasan berkenaan, dan tentulah personal keselamatan dari dalam kalangan PDRM, ATM, Kementerian Kesihatan yang lebih ramai diperlukan untuk menjalankan tugas mengikut tanggungjawab masing-masing. Sudah pasti ini isu yang paling utama, kerana kalau kita menilai kembali apa yang telah berlaku sebelum ini, peningkatan yang mendadak itu menyebabkan kerisauan masyarakat tentang apa yang perlu dilakukan, dan juga selepas ini apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika ini home quarantine bukan saja untuk mereka yang ada kontak rapat, tetapi home quarantine juga untuk mereka yang positif sebelum diambil oleh ambulans, dibawa ke pusat kuarantin ataupun ke hospital. Jadi adakah cadangan daripada pihak MKN sendiri untuk melakukan penguatkuasaan anggotanya di kawasan mereka yang diarahkan dahulu untuk home quarantine, Datuk? Kita dapati home quarantine ini kejayaannya bergantung kepada kesedaran. Sebab sudah tentu suatu yang agak sukar bagi anggota penguatkuasa untuk mengawal semua mereka yang menjalani home quarantine ini, sebab keadaannya mereka bertaburan di merata tempat. Tak mungkin kita boleh menyediakan setiap satu rumah yang kita adakan home quarantine ini seorang anggota polis untuk mengawalnya, sebab kita ada jumlah pasukan keselamatan, anggota penguatkuasa yang sangat terhad, yang banyak lagi tugas lain perlu mereka jalankan. Jadi dalam pelaksanaan home quarantine ini, dia banyak bergantung kepada kesedaran individu itu sendiri untuk menjayakannya dan menjadikan ia tidak lagi sebagai pembawa. Dalam home quarantine sekalipun di dalam rumah, jika seorang itu positif di dalam rumah berada, jika dia bercampur dengan keluarganya yang lain, akhirnya satu keluarga akan berisiko terkena jangkitan ini. Jadi jika kita sayang keluarga kita, tentulah pengorbanan perlu dibuat. Kita tak boleh berada bersama keluarga dan berada dalam bilik yang berasingan dalam satu rumah. Tetapi mustahil kalau polis berada di luar rumah mengawal home quarantine, kita tidak tahu sikap sebenar mereka yang sedang menjalani home quarantine di dalam rumah. Jadi tentulah ia menjadi tidak praktikal. Sedangkan anggota polis sudah tentu tak boleh berada panjang masa mengenai bersama individu itu. Jadi
ringkasnya, perkara ini sangat perlukan kesedaran sendiri, kemahuan sendiri dalam kalangan mereka yang menjalani home quarantine ini. Fasiliti kesihatan kita pun semakin susah, jadi ini kesedaran kendiri yang perlu untuk dicana ataupun perlu sama-sama dilakukan. Datuk, persoalan juga tentang kalau dahulunya kes-kes yang melibatkan kes import itu banyak didatangkan daripada pendatang asing tanpa izin ataupun mereka yang pulang dari luar negara. Kini kes-kes tempatan merangkumi lebih daripada 80% kepada laporan kes harian. Jadi di sebalik kita bercerita tentang penularan kes tempatan, adakah pihak MKN masih lagi berwaspada dan berhati-hati dalam kebarangkalian kes-kes khususnya parti ataupun pengembara dari luar negara yang akan ada risiko membawa jangkitan baru ke dalam negara kita? Perkara seumpama ini sangat diteliti dan kita berhati-hati dalam melihat bagaimana masalah yang sedang dihadapi dalam negara kita. Kita tidak hendak ada penyumbang lain dari luar, iaitu rakyat yang bukan warga negara khususnya yang datang ke negara kita atau memasuki negara kita yang membawa risiko jangkitan kepada rakyat kita dan akhirnya kita akan menjadi semakin terbeban. Oleh itu, perbincangan, analisa, pemantauan yang berterusan sentiasa dibuat, terutamanya di pintu-pintu masuk negara kita, dan Jabatan Immigration Malaysia sendiri menguatkuasakan peraturan ini, tidak membenarkan kemasukan warga negara luar, terutama dari negara yang berisiko, ke negara kita untuk tempoh masa ini. Sehingga kita yakin keadaan ini telah pulih dan kita bersedia hendak menerima kemasukan warga luar ini, barulah keputusan itu akan dibuat oleh kerajaan. Jadi pada masa ini kerajaan sangat sensitif dan prihatin, tidak mahu elemen luar menambahkan lagi isu yang sedang kita hadapi, dan kita letakkan dalam kemasukan warga luar ini dalam senarai perkara yang tidak dibenarkan dalam SOP kita. Ya, InsyaAllah kita tangani dahulu kes dan juga penularan di peringkat tempatan, baru kita boleh tangani perkara itu secara serentak dan juga secara bersama. Datuk, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif di saluran berita RTM dan juga di TV1 bersama dengan Datuk Haji Rozi bin Mat Saad, Timbalan Ketua Perkara Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara. Datuk, kami amat menghargai usaha yang dimainkan dan juga dikelolakan oleh MKN, KKM, ATM dan juga PDRM serta agensi-agensi lain yang terlibat. Hampir setahun kita mendepani pandemik COVID-19. Ia masih belum reda. Tetapi keperihan dan juga kepenatan petugas-petugas ini sudah mula jelas dirasai. Jadi inilah masanya, kalau dahulu kita sentiasa mengingatkan kita jaga kita. Kali ini bukan saja kita perlu jaga kita, tetapi kita perlu memahami beban yang ditanggung oleh petugas-petugas keselamatan ini. Jadi mungkin di akhir ini nasihat Datuk sendiri kepada masyarakat khususnya dalam mematuhi dan juga menekuni perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ya. Saya yakin seluruh rakyat di negara kita mahukan negara kita ini bebas daripada pandemik COVID-19 ini dengan secepat mungkin. Ini kemahuan kita, ya. Sebab dengan membebaskan negara kita ini, kita akan kembali menjalani kehidupan dengan baik, dengan ceria, sejahtera. Kita boleh bebas bergerak, mencari rezeki, bekerja, anak-anak dapat hadir ke sekolah. Jadi suasana ini tentu semakin lama kita tak dapat jalaninya, kita akan merinduinya. Jadi kita ada halangan disebabkan oleh pandemik ini. Sebab pandemik ini satu isu kesihatan awam dan isu keselamatan negara. Jika kita tidak tangani atau bendungnya, negara akan berada di kancah yang lebih buruk dari segi perkembangan dan masa hadapannya. Jadi oleh itu, kita yakin kemahuan ini kemahuan bersama. Jadi tindakan ini mestilah tindakan bersama.
ia tidak boleh menjadi tindakan satu pihak, iaitu tindakan kerajaan semata-mata. Ia memerlukan tindakan seluruh rakyat. Semua pihak, sama ada daripada pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin masyarakat, agensi kerajaan, orang perseorangan, semuanya ada peranan di sini. Jadi atas asas ini dan atas kemahuan bersama ini, Majlis Keselamatan Negara ingin mengajak, merayu, marilah kita tingkatkan semangat dan kesungguhan kita dan terjemahkan ia dalam bentuk tindakan. Tindakannya iaitu patuh kepada SOP, ya. Jangan letakkan diri kita di tempat yang berisiko dan pastikan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita juga bebas daripada penyakit ini. Dan jika kita adalah pembawa, jangan kita membawa ancaman ini kepada orang lain. Jangan kita sebarkan luas kepada orang lain. Kita sendiri tahu keadaan kita dan kita lebih baik kuarantin. Letakkan diri kita di tempat yang tak bercampur dengan orang lain dan insya-Allah kita boleh mengawal penularan ini. Selain daripada itu, amalan-amalan pencucian tangan, menjaga kebersihan diri, sentiasa memakai pelitup muka, kemudian sentiasa menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa pastikan kita mematuhi apa saja ketetapan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan mengatakan tidak boleh merentasi satu negeri ke satu negeri, janganlah kita masih mencuba nak merentasi kalau ia tidak benar-benar perlu untuk kita. Jadi saya yakin jika semua kita mahu perkara ini, kita berupaya. Kita sebenarnya boleh menang dalam peperangan melawan pandemik COVID-19 ini. Cuma yang kita hendakkan sekarang ialah bagaimana kejituan tindakan dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengorak langkah yang lebih agresif secara bersama dan menjalankan tindakan yang kerajaan hendak dari seluruh rakyatnya. Dengan usaha ini kita akan berjaya, insya-Allah. Insya-Allah kita jaga kita dan sama-sama kita patuhi PKP, PKPB dan juga PKPP yang ditetapkan. Terima kasih kepada Datuk Haji Rozi bin Masaad, Timbalan Ketua Perkara Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara, dan juga terima kasih NKN kerana berkongsikan info dan juga sama-sama dalam menjaga kebajikan rakyat Malaysia dan juga keselamatan seluruh rakyat yang bernaung di bawah nama negara Malaysia. Untuk itu kita tinggalkan anda dengan bicara nanti pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.